Seterusnya, dijemput Richard Ricky Anak Akad dari SK Sungai Laung, Miri, Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Tahap Efikasi Kendiri Guru Prasekolah terhadap Pendigitalan Pendidikan, satu kajian tinjauan. Selamat menjulang pendidikan negeri Sarawak. Saya Richard Ricky Anak Akad dari Sekolah Kebangsaan Sungai Laung akan membentangkan kajian ringkas ataupun kajian konvensional dalam bidang pendidikan oleh kanak-kanak dengan tajuk kajian tahap efikasi kendiri guru prasekolah terhadap pendigitalan pendidikan. Satu kajian tinjauan. Kajian sistem pendidikan merupakan hasil daripada kesungguhan para guru, pemimpin dan pentadbir sekolah, pegawai serta anggota sokongan yang menjadi kekuatan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sekolah merupakan organisasi memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara dan perlu diterima oleh semua orang bahawa guru itu telah diberi amanah dan tugas untuk mengajar sepenuh hati untuk mendidik murid-murid supaya mencapai matlamat pendidikan negara. Dan ini juga baru-baru ini telah dilancarkan dasar pendigitalan pendidikan. Dan 4 objektif utama telah digariskan dan menekankan elemen pendidikan digital dalam konteks realiti dan akademik diberi penekanan agar seiring dengan perkembangan ekosistem pendidikan semasa. Dan ini adalah dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia yang menggariskan 4 objektif utama yang akhirnya akan bergerak selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pernyataan masalah untuk kajian ini, kesedaran bahawa pendigitalan pendidikan itu perlu bergerak dengan lebih pantas lagi apabila berlaku penularan wabak COVID-19 pada tahun 2020 dengan peningkatan mendadak penggunaan aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Telegram dan macam-macam lagi aplikasi untuk pelaksanaan PDPR ataupun bekerja dari rumah menggunakan aplikasi ini. Untuk bidang pendidikan, pelaksanaan PDP digital pada masa itu kurang memuaskan apabila segelintir murid mengalami ketekanan akibat kurang bersedia menggunakan kaedah pembelajaran selain daripada kaedah bersemuka. Dengan ekoran itu, guru-guru perlu timbul kesadaran bahawa guru-guru perlu bersedia ke hadapan untuk mempelajari ilmu-ilmu berkaitan pendigitalan pendidikan dan agar mampu memanfaatkan semua kemudahan yang tersedia. Dan ini adalah untuk pernyataan masalah ini adalah guru prasekolah perlu meningkatkan efikasi kendiri dalam aplikasian pendigitalan pendidikan. Ini kerana efikasi itu adalah berkaitan dengan keupayaan dan keyakinan guru untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun ekosistem pendigitalan pendidikan itu sendiri. Jadi kajian ini akan melihat 3 komponen yang boleh menyumbang kepada tahap efikasi kendiri guru, iaitu pertama komponen strategi pengajaran, komponen yang kedua adalah pengurusan bilik darjah dan yang ketiga penglibatan murid. Ini adalah objektif kajian, iaitu mengenal pasti tahap efikasi kendiri guru prasekolah, komponen strategi pengajaran terhadap pendigitalan pendidikan, yang kedua berkenaan dengan komponen pengurusan bilik darjah dan yang ketiga berkenaan dengan penglibatan murid. Persoalan kajian dan juga apakah tahap efikasi kendiri guru prasekolah berkaitan 3 komponen ini. Dan yang seterusnya signifikan kajian. Kajian ini akan menjadi rujukan kajian tahap efikasi kendiri guru prasekolah. Memperkaya khazanah kajian berkaitan dengan pendidikan prasekolah, membantu bangun dan pelaksana kurikulum, mengenal pasti cabaran dan isu yang timbul, dan juga boleh jadikan rujukan kepada pihak yang terlibat dengan perancangan pembangunan pelaksanaan kurikulum. Dan skop dan limitasi kajian ini, yang pertama guru prasekolah yang bertugas di kelas prasekolah Kementerian KPM sahaja, dan guru-guru ini adalah mengajar murid berumur 48 hingga 8 bulan hingga 72 bulan, dan persampalan yang digunakan adalah persampalan bertujuan dan lokasi sekolah rendah tersebut terletak di daerah kecil berhulu Bakong, Miri. Dan skop dan limitasi kajian ini juga hanya meneroka tahap efikasi kendiri guru prasekolah KPM sahaja. Kita pergi kepada tinjauan literature. Itu berkenaan dengan efikasi kendiri guru.
Yang pertama, Albert Bandura 1982 dan 1997 mengutarakan teori efikasi kendiri, iaitu teori kognitif sosial, membincangkan motivasi, keyakinan diri serta berkaitan kemampuan melaksanakan tugas dengan cemerlang oleh seseorang guru. Manakala Liang dan Tai 2021 menyatakan efikasi kendiri guru ini adalah merujuk kepada tanggapan dan kebolehan yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Kita boleh tengok banyak lagi kajian-kajian dahulu yang mendefinisikan efikasi kendiri ini sebagai punya sasaran yang tinggi terhadap murid, mudah terima idea-idea baru, mencuba teknik dan kaedah pengajaran baru dan membangkitkan motivasi murid dalam apa jua situasi. Okey, seterusnya kita boleh tengok dekat sini bahawa kajian Morris dan rakan-rakan pada 2017 menyatakan efikasi kendiri guru itu boleh dibentuk dan dipengaruhi dengan realiti yang berlaku di dalam sekolah, persekitaran sekolah di mana mereka bekerja. Okey, tinjauan literatur yang kedua itu berkenaan dengan pendigitalan pendidikan. Kita boleh tengok dekat sini bahawa aplikasi ICT dalam PDP mengalami evolusi dan berubah dari konvensional kepada pembelajaran electronic learning dan seterusnya kepada pembelajaran mobile learning. Dan seterusnya kita boleh tengok guru perlu meneroka serta mengemaskini pengetahuan pendidikan digital agar lebih ke hadapan berbanding murid sekolah. Itu dinyatakan Aminamo dan rakan-rakannya dalam kajian 2023. Ini adalah ekoran daripada penularan wabak COVID-19 pada 2020 itu, penggunaan aplikasi Telegram, WhatsApp dan sebagainya telah meningkat dengan mendadak. Jadi, dasar pendigitalan pendidikan ini menekankan kepentingan penggunaan aplikasi-aplikasi dengan ekosistem pendidikan pada masa kini. Kajian ini yang menggunakan kajian kuantitatif, itu menggunakan kajian tinjauan yang seterusnya akan menggunakan instrumen soal solidik yang diedarkan sebagai instrumen utama kajian seperti yang dinyatakan oleh Creswell 2003, Chua 2006 dan Noreen Idris 2010 untuk mendapatkan hasil kajian di akhirnya. Ini adalah berkenaan dengan populasi, persimpulan dan instrumen kajian ini. Yang pertama, populasi kajian ini adalah melibatkan guru prasekolah KPM di daerah kecil Beluru, Bakong, Miri, Sarawak sahaja. Persimpulan kajian yang digunakan adalah persimpulan bertujuan melibatkan 13 guru prasekolah yang bertugas di 12 sekolah rendah di daerah kecil Beluru, Bakong sahaja. Dan kajian tinjauan ini hanya menggunakan borang soal sidik yang diserahkan menggunakan serahan tangan melalui Telegram, WhatsApp dan email. Dan seterusnya, borang soal sidik ini mengandungi 5 bahagian yang menggunakan 5 bahagian, dan bahagian B, C dan D menggunakan skala Likert 5 peringkat. Dan soal sidik untuk bahagian B, C dan D ini juga telah diadaptasi dan diubah sesuai daripada Teacher Sense of Efficacy Scale oleh Shannon, Moran dan Hoy 2001. Dan data kajian ini akan dianalisis secara deskriptif menggunakan IBM SPSS versi 27. Seterusnya, kita akan membincangkan dapatan kajian, iaitu bahagian A, taburan profil peserta kajian, yang mencatatkan untuk soalan pertama berkenaan dengan lokasi sekolah, 46.2% peserta bertugas di prasekolah luar bandar dan diikuti oleh pendalaman 1 sebanyak 30.8%. Manakala peserta kajian perempuan merupakan peserta yang kajian yang terbanyak, iaitu 53.8%. Manakala untuk akademik tertinggi pula mencatatkan ijazah sarjana muda 76.9% merupakan catatan yang paling tinggi, dan diikuti oleh ijazah sarjana lanjutan iaitu 15.4%, dan yang terakhir untuk bahagian A adalah pengalaman mengajar yang menunjukkan bahawa pengalaman mengajar selama 16 hingga 20 tahun peserta kajian mencatatkan 46.2%, dan diikuti oleh pengalaman mengajar selama 11 hingga 15 tahun iaitu 30.8%. Seterusnya, kita akan pergi kepada tahap efikasi kendiri guru prasekolah, komponen strategi pengajaran itu di bahagian B. Kita tengok di sini daripada 8 komponen ini, kita boleh nampak bahawa item B4 dan item B6 mencatatkan skor min yang paling tinggi, iaitu 4.6154. Dan seterusnya untuk bahagian C, tahap aplikasi kendiri guru prasekolah, komponen pengurusan bilik darjah pula, kita boleh nampak dengan jelas bahawa item C1, item C3 dan item C8 berwarna merah dan menunjukkan bahawa item-item ini mencatatkan skor min yang tertinggi, iaitu 4.3846. Dan kita boleh saksikan juga di item C7 berwarna biru, menunjukkan item ini merupakan item yang mencatatkan skor min yang paling rendah di kalangan 8 item untuk komponen pengurusan bilik darjah dengan skor min 4.00. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian
untuk tahap aplikasi kendiri guru prasekolah, komponen penglibatan murid, kita boleh saksikan juga bahawa item D1, item D4 mencatatkan skor min 4.6923 iaitu skor min tertinggi di kalangan 8 item untuk komponen penglibatan murid. Dan secara keseluruhannya, kesemua ini kita boleh nampak dengan jelas di sini, komponen strategi pengajaran telah mencatatkan skor min 4.499 secara keseluruhan dan berada pada tahap tinggi, dan manakala komponen pengurusan bilik darjah pula mencatatkan skor 4.2788 juga berada pada tahap tinggi, dan komponen penglibatan murid mencatatkan skor min 4.5586 juga berada pada tahap tinggi dan merupakan komponen yang mencatatkan skor yang tertinggi di kalangan 3 komponen ini. Dan secara keseluruhannya, tahap evaluasi kendiri guru prasekolah yang menggabungkan ketiga-tiga komponen ini telah mencatatkan skor min pada 4.4458 iaitu berada pada tahap yang tinggi. Kita pergi seterusnya kepada perbincangan dapatan kajian. Yang pertama, tahap efikasi kendiri guru prasekolah daerah kecil Beluru Bakau ini, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, berada pada tahap tinggi dengan skor min 4.5589, dan dapatan kajian ini sebenarnya menyokong kajian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu tanpa mengira pengkhususan pengajaran seperti yang telah dijalankan oleh Nur Rahimah dan Rafisah 2010, Syed Kemaruzaman dan rakan-rakan pada 2014, Aziah Lloyd Abdul Ghani pada 2015, Nur Najihan 2019, Jennifer dan Faridah 2020, Liang Dang Tai pada tahun 2021. Seterusnya, kajian Nur Hafizah Abdul Musik dan rakan-rakan pada 2021 juga merekodkan 93.3% ibu bapa bersetuju dan berpandangan bahawa pendidikan prasekolah punya kepentingan kepada anak-anak mereka. Jadi dengan ini, merujuk kepada dapatan kajian ini, tahap efikasi kendiri guru prasekolah yang tinggi boleh membuktikan bahawa pilihan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke pendidikan prasekolah itu adalah tepat dan betul. Dan implikasi cadangan kajian lanjutan dan rumusan. Implikasi kajian ini akan menyumbang kepada ilmu dunia pendidikan supaya dapat melahirkan guru-guru prasekolah yang berkeyakinan, bersemangat, berketerampilan dan mempunyai efikasi yang tinggi untuk melaksanakan proses PDPT di dalam kelas prasekolah supaya melahirkan anak-anak prasekolah yang mempunyai pencapaian yang cemerlang. Dan implikasi yang kedua, pihak sekolah, pejabat pendidikan daerah, Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu merancang berbanyak program dan aktiviti untuk meningkatkan efikasi kendiri guru prasekolah ini khasnya supaya ia kekal relevan sesuai dengan peredaran ekosistem pendigitalan pendidikan itu pada masa ini. Dan cadangan kajian lanjutan yang pertama, kajian seterusnya sekiranya ini melaksanakan perlu melibatkan peserta yang lebih besar, kawasan yang lebih luas. Lebih besar maksudnya adalah lebih ramai, dan kawasan yang lebih luas seperti melibatkan daerah-daerah lain di Sarawak atau negeri-negeri lain di Malaysia. Cadangan kajian lanjutan yang seterusnya menyarankan penggunaan kaedah kuantitatif dan kualitatif bagi mendapatkan maklumat lebih terperinci dan tepat. Dan rumusannya, teori kognitif sosial Bendora 1996 menjelaskan bahawa setiap individu tidak akan menunjukkan persembahan yang sama disebabkan cabaran yang perlu dihadapi adalah berbeza-beza berdasarkan bidang dan tugasan mereka. Dan rumusan yang kedua, justru proses pembangunan pendigitalan pendidikan tidak hanya harus digalas satu pihak seperti contohnya hanya guru prasekolah saja. Malah pelbagai pihak memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing, terutamanya pihak ibu bapa, murid dan masyarakat sekeliling supaya matlamat dasar pendigitalan pendidikan Kementerian Pendidikan itu berjaya dicapai dan dilaksanakan dan melahirkan generasi yang fasih digital. Dengan ini saya menyatakan sekali lagi bahawa tahap efikasi kendiri guru prasekolah terhadap pendigitalan pendidikan di daerah kecil Beluru Bakung berada pada tahap yang tinggi, yaitu mencatatkan skor min 4.4458. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih kepada Richard Ricky, anak akad, atas perbentangan sebentar tadi. Terdapat sesi soal-jawab selama 5 minit selepas setiap pembentangan. Soalan boleh diajukan melalui chat box YouTube.
Beats Music.